Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan baik dan sihat di rumah. Okey, untuk minggu 34, kita akan kamu akan belajar menggunakan video yang telah cikgu sediakan. Okey, oleh kerana kita tiada kelas Google Meet pada minggu ini, cikgu harap kamu boleh belajar dan faham daripada video penerangan yang cikgu sediakan ni. Okey? Okey, untuk minggu ni kita akan masuk tajuk baru iaitu tajuk yang keempat, masa dan waktu. Jadi kamu akan belajar 3 benda pada hari ini. Yang pertama ialah sistem 12 dan 24 jam. Okey, yang kedua ialah tempoh masa, macam mana nak kira tempoh masa. Dan yang ketiga, kita nak anggarkan masa. Okey, jadi ketiga-tiga ni kita akan belajar pada hari ini dan kamu akan buat latihan berkaitan dengan ketiga-tiga standard pembelajaran ini. Okey, objektif untuk hari ini ialah yang pertama, kamu akan mengetahui perkaitan antara sistem 12 jam dan juga sistem 24 jam. Okey, yang kedua, kamu akan menentukan tempoh masa melibatkan unit jam dan juga minit. Dan akhir sekali, kamu tahu memberi anggaran masa yang melibatkan jam dan juga minit. Okey, jom kita tengok apakah maksud sistem 12 jam dan juga sistem 24 jam. Baik, untuk pengetahuan kamu, sistem masa yang kita gunakan dalam kehidupan kita seharian, kita ada dua jenis sistem. Okey, yang pertama dipanggil sistem 12 jam dan yang kedua kita panggil sistem 24 jam. Jadi yang biasa kamu guna, yang kamu dah belajar adalah sistem 12 jam. Untuk hari ini kita akan tambah lagi satu sistem iaitu sistem 24 jam. Okey, apa perbezaan sistem 12 jam dengan sistem 24 jam ni? Okey, kamu boleh tengok. Ini pun dalam buku teks pun ada. Baik, sistem 12 jam ni cara tulis dia berbeza dengan sistem 24 jam. Okey, kalau tengok yang pertama ni, sistem 12 jam cara tulis dia macam ni. Okey, kalau waktu itu adalah waktu pukul 6:05 petang kan. Kita akan tulis pukul 6, lepas tu ada titik bertindih, lepas tu 5 minit ni maksudnya 05 kan. Okey, lepas tu waktu dia apa? Waktu petang. Okey, sebab apa? Sebab pukul 6 ni ada juga 6 pagi kan. Jadi untuk bezakan pagi dengan petang, kita tulis dia petang. Okey, itu untuk sistem 12 jam. Sebutan dia pukul 6:05 petang. Itu untuk sistem 12 jam. Manakala untuk sistem 24 jam, waktu yang sama iaitu waktu pukul 6 petang, 6:05 petang. Katalah kamu masih lagi bermain bola sepak kan. Katalah main badminton pukul 6:05 petang. Okey, jadi dalam sistem 24 jam, waktunya ditulis dalam bentuk begini. Jam 18:05. Okey, ni waktu yang ditunjukkan dalam sistem 24 jam. Masa yang ditunjukkan. Okey, bacaan dia pun jam 18:05. Okey, cikgu akan ajar kamu macam mana cara nak sebut masa dalam sistem 24 jam dan juga sistem 12 jam. Jadi untuk permulaan kamu kena tahu beza dulu sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Cara tulis dia berbeza. Okey? Baik, kita tengok sekejap nota ni. Okey, nota ni adalah perbandingan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Okey, kamu tengok ni kamu tengok muka jam ni. Okey, ini jam biasa yang kamu jumpa lah. Dekat rumah ada, dekat sekolah pun ada kan. Okey, nombor yang ada pada muka jam ialah nombor 1 sampai nombor 12. Okey, kalau kita guna sistem 12 jam, bila pusingan pertama dah habis, iaitu 12 tengah hari, bermula daripada 12 tengah malam, dipusing sekali 12 tengah hari kan. Okey, masuk pusingan kedua kita akan sebut lagi kita akan sebut balik pukul 1.
Okey, mula-mula pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 sampai 12 tengah hari. Lepas tu 1 tengah hari, 2 petang, 3 petang sampai 12 malam balik. Okey, itu adalah sistem 12 jam. Okey, untuk sistem 24 jam, kita tak ulang balik nombor tu. Okey, bermula daripada jam sifar. Ini sistem 24 jam. Jam sifar ni bermaksud pukul 12 tengah malam. Okey, lepas tu dia bergerak 1 jam, dia jadi jam 1 sifar. Okey, jam 1. Okey, macam mana kita nak sebut nombor ni, cikgu akan tunjukkan. Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, kemudian dia pergi satu pusingan sampailah jam, ni pusingan kedua ni, sampailah jam 12. Jam 12. Okey, kemudian bila masuk pusingan kedua, kalau tadi sistem 12 jam, masuk pusingan kedua dia jadi 1 tengah hari, 2 petang, 3 petang kan. Tapi kalau sistem 24 jam, pusingan kedua ni dia akan jadi ni, jam 13, jam 14, jam 15, jam 16 sampailah akhir sekali jam 23 dan balik semula pada jam sifar. Itu cara kita bezakan antara sistem 12 jam dan juga sistem 24 jam. Okey, dekat sini ada nota. Okey, ini untuk apa? Ini untuk sistem 12 jam. Kalau sistem 12 jam, kita nak bezakan pagi, dengan tengah hari ataupun petang ataupun malam, kita ada AM dan juga PM. AM ni apa? PM ni apa? Okey, kita akan tengok sekejap lagi. Baik, sekarang kita tengok macam mana cara sebut dan tulis masa bagi sistem 24 jam. Untuk sistem 12 jam, kamu dah belajar masa tahun 3. Okey, tapi kita akan tengok jugalah nanti. Baik, cikgu nak fokuskan pada cara menulis dan sebut masa untuk sistem 24 jam. Okey, untuk sistem 24 jam, kita mesti ada perkataan jam dekat depan. Wajib letak perkataan jam. Lepas tu kita ada 4 digit. Ni pemisah, tapi sebenarnya kita tak letak pun. Cikgu buat palang ni sebagai pemisah antara waktu bagi jam dan juga minit. Sebelah sini untuk jam, sebelah sini untuk minit. Okey, untuk jam, ni panduan untuk kamu. Kalau dekat sini ada digit sifar dan sifar, okey, kita wajib sebut dan tulis. Okey, tulis dalam perkataan lah. Okey, kalau dekat minit, sifar-sifar kita tak perlu sebut dan tak payah tulis. Okey, contohnya cikgu akan beri sekejap lagi. Okey, contoh baik. Yang apa yang dimaksudkan oleh sifar-sifar dan juga sifar-sifar untuk jam dan sifar-sifar untuk minit ni. Okey, contohnya macam ni. Kalau yang ini, misal kata kita ada satu contoh yang pertama. Jam sifar macam tu. Okey. Okey. Ini adalah untuk pukul 12 tengah malam. Okey, nak permulaan hari. Okey, tengah malam kita dah tidur. Okey, itu dinamakan jam sifar. Okey, sifar. Tapi untuk minit ni, tak perlu sebut dan juga tak perlu tulis. Jadi kita akan sebut jam sifar sahaja. Okey, boleh faham? Baik, kalau dekat sini, sifar 1, sifar 9. Jadi yang ini, kalau yang ni semua ni, sifar tak perlu sebut dan tulis. Yang depan, sifar depan ni tak payah sebut. Tapi kalau minit, sifar depan ni kena sebut. Okey, macam mana nak sebut ni? Jam 1 sifar 9. Okey, jam 1 sifar 9. Kita tak perlu sebut jam sifar 1 sifar 9. Okey, ingat kalau sifar dekat depan untuk jam, kita tak perlu sebut.
dan tak perlu tulis jam 1.09, jam 2.05 ataupun jam 6, okay, jam 6.08. Macam tu. Okey. Jadi kalau dia selepas 9, dia 10 hingga 23, kita sebut macam nombor biasa. Okey, contohnya macam mana? Contohnya macam ni. Katalah cikgu ada ni macam ni, lepas tu yang ini pula ni 10 hingga 59 minit kan, sampai 59 kan. Okey, contohnya cikgu ada 35. Okey, jadi cikgu akan sebut jam 11.35. Yang jadi confuse sikit ialah bila ada sifar untuk jam dan juga sifar untuk minit. Kalau minit kita kena sebut, kalau jam kita tak perlu sebut. Okey, kita tengok contoh. Baik, kamu tengok jadual ni. Okey, biasanya kat mana kita selalu nampak jadual ni? Ataupun kamu pernah nampak jadual ni? Ataupun tak pernah pun cikgu, saya tak pernah tengok pun jadual ni, nombor-nombor ni. Okey, ini sebenarnya adalah jadual penerbangan bagi kapal terbang. Okey, contohnya biasanya kamu jumpa kat mana? Dekat airport lah kan. Kalau kamu biasa pergi airport atau pernah naik kapal terbang, kamu akan pernah nampak lah jadual ni. Okey, kita tengok bahagian time ni, masa. Okey, ni destination ni, tempat manalah kapal terbang tu nak pergi. Okey, time. Kamu tengok yang ini. Okey, yang ini semua ni. Okey, cuba tengok yang pertama ni. Okey, yang pertama ni, kamu tengok. Dia tak cukup 4 digit. Okey, 4 digit. Jadi kemungkinan ini ditunjukkan dalam sistem 12 jam. Okey, sistem 12 jam. Baik, untuk yang ini, semua ni, ni. Yang pergi Barcelona, Milan, Seoul, Tokyo, Singapura. Okey, ini semua dalam 4 digit. Okey, jadi ini adalah dalam bentuk sistem 24 jam. Tapi yang kamu belajar sebenarnya, bila kita dalam sistem 24 jam, kita tak ada titik bertindih. Okey, mungkin ini adalah sistem yang ditunjukkan oleh papan masa di airport. Tapi bila kita belajar, kita akan tulis contohnya nak pergi Barcelona ni. Okey, pergi Barcelona ni, time dia ialah 12.05. Okey, jadi kita akan tulis jam 12.05. Okey, yang pergi Singapura. Okey, Singapura jam 16.40. Okey, macam tu. Okey, yang pergi Tokyo. Okey, pergi Tokyo ni, Okey, jam 6.29. Kalau nak pergi Seoul, jam 22. Okey, itu adalah cara sebut dan juga cara tulis yang kamu belajar. Yang ditunjuk dekat papan ni, ini adalah kegunaan sebenar dalam kehidupan kita. Tapi bila kamu belajar, sebenarnya bila kamu tulis, kamu kena ada perkataan jam di hadapan. Okey, begitu juga yang ini. Ini pun sama juga. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini 12 kan, 12, 13. Ada ke jam 13? Pukul 13. Pukul 13 tak ada, jam 13 ada. Jadi sebelum ni kamu tak tahu jam 13, pukul 13. Tak ada pun, tak pernah mana ada jam 13 dekat muka jam. Saya tak pernah nampak pun. Okey, dia sebenarnya adalah sistem 24 jam. Begitu juga dengan yang ini. Dekat muka jam mana ada nombor 15? Mana ada nombor 22? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab sistem masa yang digunakan di airport ataupun di kebanyakan tempat lain yang menggunakan hubungan antarabangsa, kita akan gunakan sistem 24 jam. Okey, sekarang kita tengok contoh-contoh masa yang ditunjukkan pada jam digital. Okey, kalau kamu ada jam digital dekat rumah, jam loceng ke ataupun jam tangan ke, inilah masa yang biasa yang kamu akan jumpa. Okey, kita tengok yang pertama ni. Ini ialah
sistem 24 jam. Sebab apa? Sebab dia cukup 4 digit kan. Jadi kalau kita nak tulis, kita akan tulis apa? Masa dia ni. Kita akan tulis jam 10.30 kan. Okay, ini adalah sistem 24 jam. Jadi yang kedua ini ada 3 je. Ada 3 digit. Lepas tu ada AM pula. Jadi ini adalah petanda bahawa yang ini adalah sistem 12 jam. Jadi kita tulis pukul 1.30 AM. Ataupun boleh juga kita tulis pukul 1.30 AM ni pagi ke ataupun tengah hari. Okay, AM. AM ialah pagi. Okay, jadi kita boleh tulis AM ataupun pagi. Mana-mana. Okay. Kemudian tengok yang ini. Ini. Ni ada 4 digit. So, 4 digit ni ialah sistem 24 jam. Jadi, kita akan tulis apa? Jam 9. Jam 9. Kan? Jam 9. Sebutan dia macam tu lah. Okay. Tapi cara tulis dia sifar 9, sifar sifar. Okay, kemudian kita ada yang ketiga. Yang ini adalah jam 2.30. Yang ini sistem apa? Sistem 12 jam. Okay, tapi dia tak ada tulis 4.20 apa? PM ke? AM ke? Jadi dia boleh jadi pagi, 4.20 pagi atau 4.20 petang. Okay, cuba tengok yang last ni. 24.30. Ada ke jam 24? Okay, ada tak jam 24.30? Ada tak? Tak ada. Mana ada? Mana ada jam 24? Okay, jam 23 ada. Kita ada jam 23.59. Maksudnya pukul 11.59 tengah malam. Bila dia dah masuk jam 12, jam 12 dia akan jadi jam sifar-sifar. Jam sifar-sifar. Maksudnya jam 12 tengah malam. Yang ini tak ada. Jam 24 tak wujud. Okey? Kita tengok contoh daripada buku teks kamu. Diberi 2 jenis. Satu jam yang ada nombor. 1, 2 sampai 12. Satu ni jam digital. Ini kita panggil jam analog, ini kita panggil jam digital. Soalan dia, waktu yang manakah dipaparkan dalam sistem 24 jam? Yang ni ke yang ini? Mana satu sistem 24 jam? Tadi cikgu dah terangkan pada kamu kalau sistem 24 jam, kita mesti ada perkataan jam dekat depan. Jadi jawapannya yang inilah. Jam 20.23. Ini pun waktu yang sama ni. Waktu yang sama tapi untuk 12 jam. Untuk sistem 12 jam. Ni 12 jam. Cara tulis dia ialah 8.23 PM. Maksudnya malam. 8.23 malam. Kenapa malam? Sebab tengok ni. Jam 20 ni adalah pusingan yang kedua pada muka jam. Jadi jam 20 bersamaan dengan pukul 8.23 malam PM. Baiklah, ada yang masih tak faham lagi. Cikgu bila nak guna AM, bila nak guna PM. Ni AM dan juga PM. Baik, kita tengok gelong masa. Gelong masa sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Yang luar ni adalah 12 jam. Yang dalam ni adalah sistem 24 jam. Sebelah sini adalah tengah hari. Sebelah sini ialah tengah malam. Hari kita bermula pada tengah malam. Tengah malam ni yang ini. Sifar-sifar. Pukul 12 tengah malam. Jadi waktunya dalam sistem 12 jam bersamaan dengan pukul 12 lah. 12 ni 12 apa? 12 AM. AM. AM ni bermaksud anti-meridian. Masa yang diwakili AM ialah selepas tengah malam hingga sebelum tengah hari. Jadi start daripada sini,
pukul 12, bermula dengan 12.1, pukul 12 ni, lepas tu 12.1 minit sampailah ke sini. 12, okey, sampai ke sini 11.59 AM. Okey, dia sampai daripada sini sampai ke sini. Itu kita gunakan AM. Okey, maksudnya daripada tengah malam sehingga sebelum pukul 12 tengah hari. Okey, bermula pada 12 tengah hari. Okey, sampailah pukul 11.59 malam, 11.59 malam, kita gunakan dia ialah PM. Okey, ni nampak ni PM. Jadi inilah perbezaan antara AM dengan PM. Dia membezakan waktu itu waktu pagi ataupun waktu tengah hari, ataupun waktu itu pagi ataupun waktu itu malam. Okey, ataupun petang, yang mana satu. Jadi daripada gelong masa ni, okey, gelong masa yang diberi ni, kamu boleh tengok, kamu boleh bandingkan. Tengah malam, kalau sistem 24 jam, dia akan tulis macam ni. Okey, ada 4 sifar. Lepas tu 12.1 pagi, kita akan tulis ni. Okey, kita akan tulis ada 3 sifar, lepas tu 1. Okey, kemudian ni pukul 1 ni. Okey, kita pukul 1. Pukul 1. Yang ini pukul 2. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Okey, jam 11.59, jam 12. Jam 12.01. Jam 13, sampai jam 14, 15, jam 16, jam 21, jam 22, jam 23. Tu cara dia. Okey. Untuk sistem 12 jam, kita akan sebut macam ni. Pukul 12. Okey, 12 tengah malam. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. AM ni adalah petunjuk dia pagi ke ataupun dia petang. 4 AM ada, 4 PM ada. Okey, 7 AM ada, 7 PM pun ada. Jadi kalau cikgu tanya, pukul berapa kamu sarapan pagi tadi? Okey, kamu pun jawab, pukul 7.30 PM cikgu. Betul ke salah? Salah lah, sebab PM ni ialah untuk malam. 7.30 malam, bukan sarapan. 7.30 malam ni mungkin kita makan malam, dinner. Okey, kalau breakfast, pukul 7.30 AM. Itu beza dia. Okey, AM dengan PM. Okey, gelong masa ni kamu boleh buat dia sebagai rujukan selain daripada yang cikgu beri muka jam tadi. Nanti cikgu akan berikan nota dalam grup Telegram. Okey, sekarang kita nak masuk kepada cerita utama kita. Kenapa kena belajar sistem 12 jam? Kenapa kena belajar sistem 24 jam? Kenapa cikgu saya kena belajar dua-dua? Okey, bila kamu dah tahu sistem 12 jam, sistem 24 jam, dia ada kaitan, dia ada hubungan, iaitu kalau diberi masa dalam sistem 12 jam, kamu boleh tukarkan dia kepada sistem 24 jam. Begitu juga sebaliknya, kalau diberi dalam sistem 24 jam, kamu boleh tukarkan dia kepada sistem 12 jam. Sebab tu cikgu ajar tadi sistem 24 jam macam mana, sistem 12 jam pun macam mana. Jadi bila diberi dalam mana-mana sistem, kamu senang je kamu boleh tukarkan dia kepada yang satu lagi. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Jom cuba satu. Baik, yang ini diberi pukul 7.05 pagi. Okey, 7.05 pagi ni, ini adalah sistem 12 jam. Kenapa sistem 12 jam? Yang pertama sebab ada perkataan pukul. Kalau tak ada perkataan pukul pun, dia akan beri kamu yang ini je. 7.05 pagi.
Ataupun kadang-kadang dia beri juga dalam bentuk macam ni. Warna biru lah. Okey, 7:05 AM. Pagi kan? Pagi kan AM kan? Kadang-kadang dia beri dalam bentuk ni. Kadang-kadang kamu akan jumpa dalam bentuk ni. Okey, dalam bentuk ni. Dua-dua ni dipanggil sistem 12 jam. Baik, kita nak tukarkan pukul 7:05 pagi ni kepada sistem 24 jam. Maksudnya, ini bersamaan dengan jam berapa. Berapa ni maksudnya kita kena isi 4 digit. Okey, kita kena isi 4 digit. Ingat, sistem 24 jam mesti ada 4 digit. Yang mana 2 digit yang pertama, digit pertama dan kedua ni adalah untuk jam. Digit 2 di belakang ini ialah untuk minit. Okey, sekarang ni 7:05 minit. Okey, 7:05 minit. Kalau kamu nak tengok muka jam ni pun boleh. Okey, 7:05 minit pagi ni adalah pada pusingan pertama atau kedua? Pagi. Pagi ialah pusingan pertama. Okey, mana pukul 7 pagi? Inilah 7 pagi kan? 7 pagi. Jadi, dalam sistem 24 jam, macam mana kita nak tulis? Jam 7, sifar 7, sifar kan? Cara kita tulis. Jadi, kita sebut jam 7 kan? Jadi macam mana kita nak tulis dekat sini? Kalau pukul 7, kita akan tulis jam sifar 7 sifar. Tapi sekarang ni kita ada 7:05 minit. Jadi nak senang, okey. Ini dua ni adalah minit, 2 ni adalah jam. Jadi kita ambil sahaja 2 di belakang. Okey, lepas tu yang depan ni 7 saja kan? 7, lepas tu letakkan sifar. Jadi jawapan yang kamu dapat ialah jam 7:05. Okey, cara tulis jam 7:05. Cara sebut jam 7:05. Okey, boleh faham? Untuk contoh yang kedua, okey, tengok soalan dia. Kita nak tukarkan 9:40 PM kepada sistem 24 jam. Yang pertama sekali kita kena tahu PM ni apa, pagi, 9:40 pagi atau 9:40 malam. Okey, pagi dengan malam sama ada pagi ataupun malam. Okey, 9:40 petang tak ada kan? Okey, yang mana satu? 9:40 pagi atau 9:40 malam kalau PM? Okey, kalau pagi, kamu dah tahu tadi cikgu dah cakap, pagi ialah AM. Jadi malam ialah PM. So, yang ini PM ni ialah malam. PM ialah malam. Okey? Jadi 9:40 PM ialah 9:40 malam. Okey. Semana nak guna sekarang ni cikgu tunjuk gelong masa. Okey, 9:40 malam ni mana? 9:40 malam. Tengok dekat sini. Dekat gelong yang warna kuning ni. 9:40 malam. 4 PM kan? Ni dia. Kalau pukul 9 PM, dia punya sistem 24 jam ialah jam 21. Jam 21. Okey? Tu kalau 9. Sekarang kita 9:40. Okey? Baik. Kita ada dua cara. Cikgu akan tunjukkan cara yang pertama dulu. Cara pertama, inilah dia menggunakan gelong masa. Okey, gelong masa atau nak guna muka jam pun boleh. Nak guna muka jam boleh, nak guna gelong masa pun boleh. Okey? Cikgu tunjuk gelong masa dulu. Jadi gelong masa ni, kamu tengok 9:40 kan? Kalau 9:21. Kalau 9:40, minit dia ada 40 dekat sini. So, minit kat sini pun kita akan tambah. Jadi, kamu akan dapat, jangan lupa tulis jam. Kamu akan dapat, cuba tengok ni. Yang ni yang ni. Ni. Okey, 21:40.
Ingat, mesti ada 4 digit. Jadi 4 digit. 1, 2, 3. Jadi yang ini kena tukarkan dia sebab dia dah pusingan yang kedua. Okey, sebab dia malam kan. Jadi malam ialah kalau muka jam tu dia dah pusingan kedua. Dia dah jadi 21. Bukan lagi 9. Kalau 9 tu maksudnya pagi. Tapi kalau 21, okey, 21 ni ialah malam. Minit dia tak berubah. Okey, minitnya tak berubah. Baik. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh guna kaedah pengiraan. Okey, kaedah pengiraan ni macam mana? Cikgu tunjukkan. Jam dan minit. Cikgu gunakan jadual T. Ini kita panggil jadual T. Okey, 9.40. Okey, ni. Okey, dekat jam ni pukul 9. Minit dia 40 minit kan? 9.40. Kalau dia PM, maksudnya dia ialah pusingan kedua jam. Ni. Kalau jam ni pusingan pertama pagi, pusingan kedua tu dah masuk petang ke malam kan? Okey, ni malam. So pusingan kedua kamu kena tambahkan dengan 12. Cikgu kenapa kena tambah 12? Sebab dia satu pusingan ada 12 jam kan? Jadi kamu tambahkan dengan 12. Jadi kamu akan dapat jawapannya. Jadi kamu bila dah dapat dalam jadual T, kamu keluarkan ke dalam bentuk macam ni. Okey, kamu dah kira macam ni kan? Jadual T, bila nak tulis jawapan, kamu tulis balik jam 21.40. Dekatkan dia, tak ada titik. Mesti ada 4 digit. Okey, jadi kesimpulan kat sini ada 2 cara. Boleh gunakan gelong masa untuk buat perbandingan, atau nak guna muka jam boleh, ataupun nak gunakan pengiraan. Kalau dia malam, kamu tambahkan dia dengan 12 jam. Okey? Baik, soalan ni diberi dalam bentuk 24 jam. Okey, 24 jam lah sebab ada perkataan jam dekat depan. Lepas tu ada 4 digit yang rapat ni kan. Ini sistem 24 jam. Dia suruh kamu tukar ke sistem 12 jam. Okey, jadi pukul berapa? AM ataupun PM. Baik, macam mana kita nak buat soalan macam ni? Okey, senang je. Kalau kamu tengok jam 2 ni, maksudnya ada sifar 2. Okey, yang ini adalah pemisah dia. Okey, ini ialah dia punya jam, ini ialah dia punya minit. Okey, kamu tengok ni, jam 2. Jam 2 ni bermaksud 2 apa? 2 pagi. Okey, jam 2 pagi. Minit dia tetap samalah, sifar 5. Jadi kamu boleh tulis dia sebagai, nak tulis pukul boleh, tak nak tulis pukul pun boleh. Okey, kamu akan tulis dia 2. Sifar kat depan tak payah tulis. Okey, sebab sistem 12 jam tak perlu 4 digit pun. Okey, jadi 2. Yang ini sama. Okey, sekarang ni 2 ni, sifar 2 ni ialah pada pusingan pertama jam. Pada pusingan pertama muka jam. Okey, jadi dia ialah pagi. Okey, pukul 2 ni kita ada 2. 2 pagi atau 2 petang. Okey, kalau 2 petang, dia dah pusingan yang kedua. Pusingan pertama, pagi sampai ke tengah hari. Okey, pusingan kedua ni dah tengah hari, petang, malam kan. Jadi itu maksud pusingan pertama, pusingan kedua yang cikgu ajar tadi. Okey, jadi kalau pukul 2 ni, jam 2, ia ialah pusingan yang pertama. Pusingan pertama ialah pagi. Pagi ialah AM. Jadi senang aja. Tulis je balik. 2:05 AM. Okey, boleh? Seterusnya, diberi jam 22.55. 22.55. Dia senang je kalau kamu nak tengok. 22 ni, jam 22 tak ada dalam muka jam. Okey, kamu lukis jam.
Okey, kamu lukis jam. Okey, lukis jam kan? Okey, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, dekat muka jam ni mana ada 22? Tak ada. Jadi bermaksud 22 ni adalah pusingan kedua. Kalau pusingan pertama dia ada nombor dia. Okey, kalau 22 ni tak ada. Jadi ini adalah pusingan kedua. Jadi satu cara kamu boleh guna muka jam ni. Okey, pukul 12. Kita start sini lah. 12 ni 12 tengah malam kan? Pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi kan? Sampai 11 pagi. Lepas tu 12 tengah hari. Tu dah nak masuk pusingan kedua. 12 tengah hari. Okey, lepas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 dekat sini. Okey, so kamu pun buatlah. Sini 22. 22 kat situ. Okey. Lepas tu, minit dia tetap sama. Ini apa? Ni jam, ni minit. Minit dia sama. Jadi, yang tadi ni 22 ni pasangan dia apa? 10. Jadi, kamu bolehlah terus dapat jawapan dia. Kamu akan dapat 10, 55. Apa ni? Pusingan kedua ialah malam. PM. Okey, 10.55 PM. Janganlah pula letak 10.55 AM. AM tu pagi. Kalau pagi, dia berada pada pusingan pertama dekat sini. Okey, kalau pagi, pusingan pertama pada jam. Kalau malam, PM, dia pusingan kedua. Dia dah 2 kali pusing dah. Okey, itu cara yang pertama, guna muka jam. Okey, cara yang kedua. Cikgu tunjuk cara yang kedua. Okey, cara yang kedua oleh kerana dia ialah pusingan yang kedua dah lebih daripada digit 12 kan? Okey, kamu boleh guna kaedah pengiraan. Okey, masukkan dia 22, 55. Kalau tadi kita tambah sebab kita nak dalam bentuk 24 jam. Sekarang ni kita nak dalam bentuk 12 jam. Jadi kita tolak 12. Okey, jadi kamu akan dapat jawapannya. Okey, pukul berapa ni? Pukul 10.55. Apa? 10.55 PM. Ini yang penting ni. Ada orang dia selalu salah dekat sini. AM dia pergi letak PM, PM dia pergi letak AM. Kamu kena tengok kat sini jam 22 ni adakah dia pagi ataupun malam. Kalau pagi dia bukan 22. Pagi nombor dia sikit je. Kalau nombor banyak ni itu ialah petang ataupun malam. Okey, jadi dia punya simbol dia ialah PM, post meridian. PM lah, P.M. Okey, boleh faham kan? Baiklah, kita dah selesai bahagian yang pertama. Okey, yang pertama iaitu hubungan antara sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Jadi ini adalah latihan untuk bahagian yang pertama 4.1. Jadi kamu kena tukarkan yang A ni, kamu tukarkan waktu dalam sistem 12 jam kepada sistem 24 jam. Diberi ni. Lepas tu tuliskan berapa kalau sistem 24 jam, berapa waktunya, berapa masanya. Okey, berapa? Okey, yang 1 sampai 6 dia nak dalam sistem 24 jam. Okey. Yang B, sistem 24 jam diberi, dia nak dalam sistem 12 jam. Ni sama dengan pukul berapa. Kamu boleh tulis dalam bentuk pukul ataupun dalam bentuk ni, AM ataupun PM. Okey. Jawapan kamu campur-campur lah. Ada dalam bentuk waktu ni, ada waktu petang, ada waktu pagi kan. Lepas tu ada juga dalam bentuk AM dan juga PM. Cikgu tak nak semua jawapan dalam ni perkataan pagi, petang ke malam. Okey, mesti campur. Okey, kemudian C. Yang ini ada soalannya dalam buku teks. Jadi ini semua ni untuk mulai minggu 34 dah tak ada modul. Jadi kamu kena salin dalam buku tulis. Okey, ada matematik 1, buat dalam matematik 1. Tak ada matematik 1 dah hantar, buat dalam matematik 2.
Tak ada juga matematik 2. Buatlah dalam buku LDK. Okey, tak ada juga buku LDK. Mana perginya buku LDK kamu? Tak ada hantar kan? Okey, buat dalam buku. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah, pertanyaan, bolehlah PM cikgu dekat WhatsApp ataupun dekat Telegram. Okey, itu sahaja untuk bahagian pertama. Kita akan sambung bahagian yang kedua sebentar lagi.